You can carve your own path, be your own kind of leader. We do need to create a new generation of leadership. Assalamualaikum dan salam sejahtera buat semua penonton setia Nona. Ungkapan kata daripada bekas Perdana Menteri New Zealand, Jacinda Ardern itu tadi membuka tirai siaran Nona minggu ini. Bukan mudah untuk memegang peranan menjadi pemimpin dan ketua yang berjaya. Resepi kejayaan dan kestabilan sesebuah organisasi mahupun kekeluargaan adalah di sebalik kepimpinan yang berkualiti. Jika faktor itu mampu dikekalkan, pasti dapat membentuk generasi yang hebat memimpin. Nona sentiasa menyokong golongan wanita untuk terus memiliki daya kepimpinan yang unggul untuk menerajui masa depan yang cemerlang. Terus setia bersama kami untuk pelbagai pengisian menarik dalam Nona, kerana Nona inspirasi wanita buat semua. Menarik di Nona minggu ini. Lemuni ni sebenarnya sejenis pokok. Idea, konsep the lemuni ni kita panggil bringing the heritage closer to everybody. Aunty dengan uncle ni kenal daripada masa kita orang kecil-kecil dululah, masa aunty sekolah menengah dan uncle dekat universiti lah. Tarikan tu dah ada daripada dulu lagi. Cuma terpendam lah. Tina, my colleagues, kawan-kawan kita dulu, my family, semua tahu yang kau jauhkan diri dari aku. You watch it, Daddy. Yang kita keluar dulu sama-sama tu. It's over, you understand? Leave me alone, okay? Di Meskom tu, arwah Mustafa Nur, pelakon hebat lah. Bagi macam short lecture berkenaan dengan teater. Jadi masa tu saya dah macam starstruck lah. Dah macam memang this is what I want to do. Menu ikan sungai sentiasa menjadi pilihan mereka yang rindukan masakan ala kampung. Variasi hidangan ikan air tawar boleh disediakan dan antara yang popular, ikan puyuh, baung, jelawat, kerai, keli dan pelbagai lagi. Bercakap mengenai ikan keli, minggu ini Nona akan kongsikan satu resepi istimewa yang sering menjadi hidangan harian wajib masyarakat Jawa. Menggunakan ramuan utamanya daun cekur atau lebih dikenali sebagai kencur oleh masyarakat Jawa, hidangan ini enak dinikmati sewaktu makan tengah hari mahupun sajian makan malam. Bersama Haliza Jeran berkongsi cara penyediaan masak lemak ikan keli kencur dalam segmen Air Tangan. Bermula sekadar suka-suka, Haliza Jeran atau lebih mesra dengan panggilan Mami tidak menyangka video masakan yang dikongsinya di laman sosial menjadi tular. Minggu ini, Mami akan menyediakan menu menarik menggunakan daun cekur yang dipercayai mempunyai pelbagai khasiat, antaranya mencegah sakit sengal tulang dan awet muda. Tahu tak ni daun apa? Ini daun cekur ataupun dalam bahasa Jawanya daun kencur. Yuk, Tina kita waring gawe masak lemak keli kencur. Bahan-bahan yang diperlukan untuk resepi masak lemak ikan keli kencur adalah ikan keli, air asam jawa. Manakala bahan-bahan yang perlu dikisar adalah cili padi, bawang merah, bawang putih, ubi cekur, santan cair dan santan pekat. Mula-mula kita lumur ikan keli dengan garam dulu. Sapu rata garam ya, tak perlu ubah kunyit sebab nanti kuahnya warna kuning. Seterusnya, masukkan ikan keli ke dalam periuk, tutup periuk dan biarkan ia masak seketika. Ikan keli perlu digoreng terlebih dahulu supaya rasanya lebih enak. Kita tutup ni nak mengelakkan dia meletup. Ada satu tips nak mengelakkan ikan keli ni meletup. Kata orang tua letak tepung gandum sikit sahaja. Tapi ni saya tak letak, saya terus tutup saja. Ikan sudah garing, kita angkat, teruskan ya. Kita ketepikan kat sini. Okay, kita letak tepi dulu. Kita mulakan masak kuah dia. Kita masukkan santan cair dahulu.
santan cair. Kemudian masukkan bawang merah. Bawang merah. Bawang putih. Cili api sama dengan belacan ya. Sebab ni ikannya 4 ekor, kita boleh agak dia punya ramuan. Ini ubi kencur yang sudah ditumbuk tadi. Kita kacau dia sehingga mendidih. Kemudian masukkan air asam jawa serta sedikit garam dan kacau supaya mesra. Seterusnya biarkan seketika sehingga santan mendidih. Okey, santan sudah mendidih, kita masukkan santan pekat ya. Kita kacau lagi sehingga mendidih. Kacau kuah supaya sebati. Penyediaan kuah masak lemak ini agak berbeza daripada biasa kerana ia tidak menggunakan kunyit sebagai bahan utama. Wah, santan sudah mendidih, kita boleh masukkan ikan keli yang digoreng tadi. Okey, kita masukkan. Kemudian taburkan sedikit hirisan daun cekur untuk menaikkan lagi aroma pada masakan. Inilah hasilnya ikan masak lemak keli kencur tadi. Boleh dimakan bersama seisi keluarga. Selamat mencuba. Bagi anda yang sukakan kelainan, makanan tradisi masyarakat Jawa yang berasaskan santan ini bolehlah dicuba dan hidangan ini lebih enak dimakan bersama nasi panas. Siapa yang tidak gembira melihat ibu tercinta hidup bahagia bersama pasangan? Setiap anak sentiasa mendoakan agar insan yang melahir dan membesarkan mereka meniti hari-hari mendatang dengan penuh kasih sayang dan kegembiraan. Usahawan berjaya Dato' Azril Muhammad Razi gembira menerima hasrat ibunya yang ingin kembali hidup berpasangan dengan pilihan sendiri. Wan Zaitun Megat Osman terbuka hati untuk merasai semula nikmat kebahagiaan hidup bersama suami sebaik sahaja pulang daripada menunaikan haji. Dalam meniti usia emas, pasangan ibarat peneman di kala sunyi, sahabat untuk bercerita dan bergurau senda. Ikuti detik-detik bahagia Wan Zaitun dan pasangan melayari rumah tangga yang baru dibina dalam Inspirasi Cinta. Kalau dah jodoh tidak ke mana. Pada usia 64 tahun, ia bukan mustahil buat Wan Zaitun Megat Osman untuk menemui cinta baru. Setelah 18 tahun hidup sendirian, pintu hatinya diketuk dan terbuka semula untuk mendirikan rumah tangga. Ibu kepada usahawan terkenal ini mengimbau kembali detik perkenalan bersama pasangannya yang dikenali sejak di bangku sekolah lagi. Aunty dengan uncle ni kenal daripada masa kita orang kecil-kecil dululah, masa aunty sekolah menengah dan uncle dekat universiti lah. Kan dulu kita tak ada handphone, tak ada apa, cuma tulis surat kan. Jadi bila uncle pergi further study, kira kita dah macam lost contact lah. Jumpa balik tu macam kita sekampung, aunty dengan uncle satu kampung. Bila kita ada kenduri, kampung mate, kawan-kawan sekampung ada kenduri anak ke apa, so kita ada jumpa lah. Macam-macam tu lah, kita tak ada apa. Sebab masing-masing ada keluarga. Sebelum ni aunty tak pernah keluar dengan uncle tau. Memang kita jumpa tempat kenduri, jumpa macam tu je kan. Kira lepas aunty balik dari haji tu, aunty tahu uncle ada kat kampung masa tu. So aunty nak bagi kurma kat dia. Aunty nak balik KL besok tu, nak balik Shah Alam besok tu. Lepas tu aunty cakap dia, nanti you balik KL, roja-roja lah, boleh kita mengopi kan. Aunty cakap macam tu lah dengan dia. Rupanya bila balik KL, betul-betul dia ajak kan. Seminggu lepas tu, so jumpa kali kedua, borak-borak, betul uncle kata, jomlah kita kahwin.
tarikan tu dah ada daripada dulu lagi. Cuma terpendam lah. Jadi apabila anti ajak mengopi itu, kami dah masing-masing dah single. Jadi terasa sangatlah sebab uncle memang berhasrat untuk mengisikan kekosongan selepas arwah isteri uncle dah meninggal. Rasa terbuka baliklah keinginan untuk berumah tangga balik tu. Selepas 7 bulan saling berhubung, mereka mengambil keputusan untuk hidup bersama. Berita gembira itu mendapat restu dan sokongan anak-anak. Kebetulan masa saya pergi haji dengan mak saya, masa tu dekat Arafah, saya berdua dengan mak saya menaiki berhaji, yang mana masa tu mak saya kata kalau ada jodoh, dia kata dia nak kahwin. Jadi dia dah menyatakan hasrat tu masa di Arafah. Jadi selepas dia balik daripada Mekah tu, dia ada berjumpa dengan kawan lama dia, yang mana kawan lama dia ni adalah satu kampung dengan dia. Bila jumpa, alhamdulillah dipendekkan cerita, memang kata orang tu mereka serasi. Dan saya kira beberapa bulan, lebih kurang dalam 3 bulan macam tu ataupun 4 bulan, kiranya mak saya terus kata, dia kata nak kahwin dengan uncle ni. Dia cakap sebab uncle ni adalah kenalan lama dia lah. Bila ibu menyatakan hasrat tersebut, kami adik-beradik ni sepakat untuk berjumpa dengan uncle, yang mana jumpa setiap seorang. Saya jumpa uncle dekat kampung. Jadi bila saya tahu kisah uncle, background uncle, macam mana kata orang tu kehidupan uncle sebelum berkahwin dengan ibu, rata-ratanya saya kira yang baik-baik, yang positif. Usia-usia emas ni bagi saya, orang tua ni mereka perlu ada kata orang tu pasangan hidup untuk ke mana-mana, nak ke masjid pun boleh, kata orang tu nak keluar ke mana-mana pun lebih senang. Jadi sebagai anak saya tak adalah rasa risau ataupun gusar. Kadang-kadang duduk kat rumah pun duduk seorang-seorang dan sebagainya, ataupun kadang-kadang saya terpaksa call, "Mama kat mana? Buat apa hari ni?" Jadi saya rasa mungkin adalah masa yang sesuai untuk dia. Perwatakan suami yang bersahaja membuatkan Wan Zaitun begitu selesa berkongsi cerita dengannya. Kenal dia dah lama kan, so dia dah tahu background dia macam mana. Uncle sebelum ni dia jaga arwah isteri dia selama 5 tahun sebab apa, isteri dia bedridden kan. So daripada situ tu aunty dapat tahu dia orang yang baik lah. Senyum dia lah, aunty ingat senyum dia tu daripada masa aunty kecil-kecil dulu, daripada aunty umur belasan tahun tu. Bila aunty teringat tu, dia senyum dia tu macam tu lah daripada dulu sampai walaupun dia dah berusia sekarang kan. Semangat kental yang dimiliki wanita ini menambat hati suaminya, sekaligus menjadi kekuatan untuk mereka menjalani hidup bersama-sama. Selepas daripada itu, apabila uncle dapat berjumpa dan bersembang, bercerita tentang kisah-kisah lama, uncle tahu yang aunty telah strive lah macam kata untuk membesarkan anak-anak dia dalam single-handed. Kerana beliau seorang yang tabah, cekal dan kuat. Ada ketika beliau bagi tahu dia macam, jiran dia kata dia macam taxi driver, ulang-alik untuk bawa anak-anak pergi tuition lah, pergi sekolah lah. Memang seorang yang uncle rasa kagum lah. Diharap dan berdoa semoga jodoh ni berkekalan hingga akhir hayat dan hingga ke syurga lah, insya-Allah. Uncle berdoa supaya Allah pimpin kami untuk lebih bertakwa. Allah anugerahkan hidayah dan petunjuk dan memberikan kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Percaturan Allah adalah yang terbaik. Doanya dikabulkan sewaktu di Arafah dan kini mereka melayari kehidupan dengan penuh rasa bahagia. Semoga mahligai perkahwinan yang dibina ini sentiasa dilimpahi rahmat dan dilindungi Yang Maha Esa buat selama-lamanya. Tiga tahun membina nama dalam industri fashion negara, jenama Rashid Moshi semakin mendapat perhatian dalam kalangan peminat fashion. Mengetengahkan rekaan eksklusif dengan variasi busana indah buat kaum hawa, jenama ini memilih untuk memberi kelainan dalam rekaan gaun malam ciptaannya.
Membawakan koleksi The Moors Garden, rekaan kali ini menampilkan sentuhan elegan untuk ke acara majlis kapet merah mahupun majlis formal. Semuanya dalam lensa gaya. Rashid Moshi tampil dengan koleksi terbaharu iaitu The Moors Garden yang direka khas buat wanita yang inginkan kelainan dalam bergaya. First look kami untuk collection capsule ni adalah berwarna grey. As you can see, detailing yang kami gunakan juga adalah sequin untuk nampakkan dia lebih bergemerlapan sebenarnya, untuk nampakkan dia lebih elegant. At the same time, like kita tahu zaman-zaman sekarang, people love minimalism sebenarnya. So, untuk first look ni kami bagi cutting yang a bit simple, clean, elegant, tapi mempertengahkan what we call that, detailing yang agak heavy. Sebab kami memang berfikir how nak jadikan this detail tu nampak Rashid Moshi. Macam itulah. Sinonim dengan rekaan yang elegan, busana kedua diserikan dengan manik yang diinspirasikan daripada bunga heliconia. Mereka menggunakan potongan skirt pensel bagi mempamerkan sisi feminin pemakainya. Bagi penggemar rona hijau zamrud, helaian busana ini sesuai digayakan ke majlis keraian dan majlis makan malam. Kami mencuba untuk membuat something kelainan sebenarnya, which is a simple crop top with a ball gown skirt. Tapi kami perincikan, detailkan skirt tersebut dengan what we call that, each bunga tu berlainan corak sebenarnya, berlainan corak. So warna combination juga kami decided, team kami decided untuk buat something yang pastel with a neon color. So dia nampak harmony at the same time. And then a lot of texture dekat bunga tu, ada plastik, ada tali, ada sequin, ada benang, ada pelbagai. Mereka turut mempertaruhkan rekaan rona gelap dengan menghasilkan gaun hitam yang menawan bagi memberi ilusi ramping buat pemakai. Sesuai dengan temanya, elemen bunga diterapkan di bahagian kola gaun ini bagi menimbulkan kesan dramatik. Design agak interesting sebab kami cuba bermain dengan siluet, which is I suka. Cuma as you know that, macam I cakap lah tadi, klien-klien datang kat kami ni semuanya suka yang very minimal. So kami nak cuba tunjuk apa yang kami punya capability, team kami ni capability. So untuk design yang keempat ni, pemilihan warna tu dia a bit putih, ivory white, and then tapi sebab kami bermain dengan karakter of fabric itself untuk create satu siluet yang agak berbeza. I boleh cakap dia agak berbeza. Detailing yang kami gunakan juga same like macam design ketiga, which is the contra, putih and hijau and ada a bit orange. So macam as we know lah, floral ni colour dia a bit contra, ada harmoni, ada yang kontras. Cafe O Apung menjadi lokasi pilihan Nona minggu ini. Terletak di Kota Damansara, kafe ini menggabungkan konsep modern retro dengan elemen kayu dan warna pastel sebagai dekorasi utamanya. Mempunyai keluasan yang sederhana, pemilik cuba membawakan suasana kopitiam yang diadaptasikan melalui bidai kayu dan meja marmar yang ada di sini. Sesuai dengan namanya, kafe ini menawarkan pelbagai sajian berasaskan gula apung asli yang dibawa khas dari Sarawak. Antara yang menjadi pilihan pelanggan, signature apung cafe, apung affogato, apung coffee latte, juga nasi lemak gula apung yang pastinya memikat selera pengunjung.
Mula popular di era 80-an, Liza Osman tidak asing lagi dalam industri seni negara. Bakat lakonannya mula menyerlah ketika membintangi filem Sufi Sofia, Rahsia, Mat Gelap, Selubung dan juga drama popular Nur Kasih. Pelibatannya dalam dunia lakonan masih relevan sehingga ke hari ini dan Liza terkenal dengan watak yang cukup memberi kesan. Selain mewarnai industri seni, Liza juga gemar melayan waktu senggangnya dengan melukis. Nona kongsikan perjalanan Liza Osman sebagai anak seni juga menelusuri rutin hariannya dalam kisah selebriti. I know what it is. You ni dah kena dengan Mak Saleh. Why not? The whole world rides on your bus. Semenjak kau jadi konduktor membebel ni, Tina. Eddie, you watch it, Eddie. Kerja aku kau jangan buruk-burukkan. Yang kita keluar dulu sama-sama tu, it's over. You understand? Leave me alone, okay? Nama saya Liza binti Osman. Memang Liza Osman lah. 62 tahun. Dilahirkan di Johor Bahru tapi dibesarkan di Petaling Jaya dan KL lah. Kemudian saya berkahwin, duduk di Damansara, beranak pinak. Sebelum melahirkan anak terakhir ni, saya pindah ke Janda Baik. Dah 22 tahun duduk kat Janda Baik. Liza Osman melalui pelbagai kisah sebelum bergelar seorang pelakon. Lepas Form 6, saya buat kursus Art and Design. So, kita kena buat pre-diploma in Art and Design dekat Dungun. Jadi memang saya minat lah. Art memang saya minat. Tapi sebabkan saya dah ada Form 6, my language was very good lah. Cikgu-cikgu Art Design dan cikgu-cikgu Meskom minta saya apply untuk Meskom. Saya ni pun apply lah. Okey, dapat. Dari dapat tu maknanya tukar kos. Jadi langsung lari daripada dunia art di Meskom tu. Arwah Mustafa Noor, pelakon hebat lah. Dia datang kelas, dia bagi macam short lecture berkenaan dengan teater. Jadi masa tu saya dah macam starstruck lah. Dah macam memang this is what I want to do. Dia mengambil langkah berani demi melakar nama dalam industri seni. Waktu tu saya buat my first theatre play dengan Mustafa Noor. Dalam audience ada Syuhaimi Baba. Lepas tu saya diam, saya tak buat teater, tak apa-apa. Kemudian satu hari sepupu saya, budak kecil, dijemput buat audition. Dia tengok audition Syuhaimi lalu, dia nampak saya. Dia kata, "Hey, where have you been?" So dia suruh audition dapat terus. So langsung lepas hari tu saya terus berlakon dalam TV. Tapi I was interested in filmmaking kan, macam mana cerita apa semua. And she told me, "You come and kerja dengan Zarul Al-Bakri." Dia tengah buat Kembara Seniman Jalanan masa tu. So saya jadi kru. Terus terjun dalam dunia film and TV. Masa tu acting gaji dia lebih sikit lah daripada jadi kru. Liza melangkah ke dunia perfilman melalui watak kecil dalam filem Ujang dan Rahsia. Kedua-duanya arahan Othman Hafsyam. Seterusnya, dia diberi kepercayaan memegang watak utama dalam filem Mat Gelap bergandingan dengan Imoda. Hai, hello, apa khabar semua? Are you alright? Nama aku Rahim. Ya, Rahim bin Razali. Macam nama star lah. Sebenarnya aku ni seorang kartunis. Tapi aku lebih berminat jadi detektif. Ya, macam Mat Gelap. Mat Gelap saya enjoy. Itu satu movie yang betul-betul lain daripada approach nak buat cerita tu memang lain daripada yang lain lah. Memang tak ada skrip. Bukan tak ada skrip, tak ada skrip yang berdialog. Dialog tak ada. Jadi kita buat everything on the spot. Macam best. And then jadi hidup lah kan. Kita sampai tempat tu, kita rehearse. Ni bagus ni, kata line ni bagus. Asalkan kita dapat sampaikan apa yang cerita, apa jalan cerita tu dapat bergerak kan. Menurut Liza, suasana lakonan hari ini cukup berbeza daripada era kemunculannya dalam industri suatu ketika dahulu. Pada saya memang lagi elok kalau diorang dapat more research and tak payah fikirkan how you look, you know. I mean, you have to think about how you look. Tapi jangan macam obsessed with that sampaikan kita don't remember kita buat watak kita. Research tu dapat membulatkan kita punya watak tau. Jadi macam atraktif kan. Filem atau drama ke apa, kita kena remember it's a teamwork. Bila kita berlakon, kita nak kena match everybody else punya lakonan. Terkini, Liza membuka galeri lukisan karya di Janda Baik. Pengunjung boleh melakukan sesi melukis bersama anak-anak di galeri ini. Semenjak tahun 2016 gitu lebih kurang saya angkat balik bros.
dah start balik painting sikit-sikit lah. Adik saya lah, dia macam dulu dia tak pernah minat. Sekali dia bila tua-tua tu dia macam start taking classes kan. Sekali dia ajak kita. So kita pun lukis sikit-sikit. Makin banyak dan saya join art groups. Sekali-sekala buat exhibition dengan orang. Painting session, you can come in. Saya sediakan everything, sama ada canvas yang besar ni, canvas kecil sikit. Saya sediakan macam coaster, bookmark, dan dia orang boleh paint lah. Selain melukis, ibu kepada 7 cahaya mata ini gemar menulis. Saya selalu soal kerelevanan saya yang sekarang dah makin berumur. How relevant am I now? You know, dari segi actor, dari segi mother, kesan anak kita pun dah besar. Dan support, I got support daripada my husband, full support daripada my children. I have to look after mak ayah saya. Diorang pun memang dah tua. Mak saya dah 90. Ayah saya lumpuh. Sebelum kita buat sesuatu, sebagai guide untuk diri sendiri, kita kena tanya, is it something yang sesuatu tu yang akan please Allah, mak ayah, community kita? Kalau kita rasa macam everything okay, then maybe you're alright. Bila kita rasa bersalah tentang sesuatu, kena solve the problem. Kita kena solve issue secepat mungkin. Nona doakan wanita ini terus kekal sihat dan sentiasa memberi ilmu bermanfaat kepada generasi hari ini. Lokasi relaks kejap Nona minggu ini terinspirasi dari rekaan Istana Lama Terengganu, Istana Lemuni. Keindahannya ternyata mampu mengembalikan sejarah binaan istana tradisional sewaktu zaman dahulu. Menawarkan kehijauan panorama hutan simpan lentang, pengunjung yang bersantai di sini berpeluang untuk menikmati masakan ala kampung yang memikat selera. Sambil merasai hidangan Melayu klasik, hayati keindahan landscape di The Lemuni Cafe yang memukau pandangan mata. Lokasi ini sesuai untuk mengisi waktu lapang bersama keluarga atau teman-teman. Beroperasi sejak 4 tahun lalu, The Lemuni Cafe yang terletak di Janda Baik Pahang semakin popular dan menjadi tumpuan pengunjung kerana keindahan alamnya. Cetusan idea dan konsep lahir daripada pemiliknya, Datuk Dr. Zahari Hussein, yang mempunyai hasrat untuk membuka sebuah kafe menarik. Pada asalnya tempat ni memang dusun duriang je. Jadi kita datang hujung minggu bila ada musim. Tapi setelah sekian lama, bila ada investment, sedikit duit diletak untuk membuat rumah-rumah, masang balik rumah macam ni. Jadi antara beberapa benda yang kita fikirkan pada masa itu termasuklah membuka kafe. Jadi bila kita ada idea buka kafe, kena fikir pula konsep yang bagaimana. Kita fikirkan ini konsep ala kampung. Menerapkan unsur warisan adalah salah satu cara pemilik mendekorasi kafe ini. Pengunjung pasti terpesona dengan keunikan serta keindahan alamnya. Suasana sekitar yang menarik sesuai untuk merakam kenangan bersama insan tersayang. Lemuni ni sebenarnya sejenis pokok. Orang sebelah utara Malaysia ni tahu lemuni. Orang daripada pantai timur ke selatan mungkin kurang tahu. Idea, konsep The Lemuni ni kita panggil bringing the heritage closer to everybody. Kita ada rumah tela, iaitu rumah tradisional Negeri Terengganu, dan sebiji Istana Tela, Istana Tian 16 tu, yang dulunya ada di Kuala Terengganu. Berapa ramai orang yang ada kesempatan untuk pergi tengok rumah tu secara dekat. Kebetulan kita ada tanah di sini, kita bawa benda tu ke sini. Jadi sekarang ni orang daripada Kuala Lumpur, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka dan juga di Pahang ni boleh datang tengok. Menikmati pemandangan sambil ditemani kicauan burung dan bunyi aliran air sungai mampu memberikan ketenangan. Elemen santai masih dikekalkan, khas buat mereka yang mahu merehatkan minda. Menu yang kita sediakan juga ala kampung. Contohnya kalau Pantai Timur, orang Pantai Timur makan ikan singgang, makan dengan budu dan ulam-ulaman. Yang utara kita ada kari, selatan kita ada asam pedas. Yang ulam-ulam kat sini pula bukannya ulam-ulam yang kita pergi beli ke kedai. Yang ada kat sini semua yang kita petik kawasan ini sahaja. Di sini kita ada buat, kita panggil kopi tanak. Sejenis kopi kampung yang kita masak ataupun tanak kopi itu selama 3 jam sebelum kita bancuhkan untuk jadikan minuman. Itu satu yang istimewa dekat sini. Sambil bersantai bersama keluarga atau rakan-rakan, pengunjung juga dapat menikmati variasi hidangan sarapan pagi ala kampung yang mampu menambat selera. Breakfast kita buat cara buffet.
Jadi ada combination makanan lama seperti pulut tanah, pulut kuning yang makan dengan kelapa, dengan ikan masin, nasi lemak lemuni, kuih-kuih, ketupat palas pun kita ada kat sini setiap hari. Ubi rebus, ubi keledek, ubi kayu rebus, makan dengan kelapa. Selain keunikan konsepnya, kafe ini mempunyai tarikan tersendiri, terutamanya sajian yang disediakan adalah alat tradisional bagi menarik pengunjung. So first time datang jadi tengok tempat ni dia reminds me tu kepada Melayu-Melayu kan. Lepas tu dia punya greeneries. And then paling best sekali bila datang tadi nampak kat depan tu nampak buai, nampak ada ikan kan. So to me it's very relaxing nak makan dekat tempat macam ni dengan food dia macam ni kan. So I think it's the greens lah maybe untuk relax datang sini kan. Mereka yang ingin menikmati hidangan di sini perlu membuat tempahan lebih awal. Saya dari Kuala Lumpur nak mengheading ke Kuantan. So baca internet, baca website. Jana baik ada 1, 2, 3 spot yang kita perlu pergi. So Lemuni ni salah satunya. 2-3 kali juga nak try pergi sini tak dapat. Alhamdulillah hari ni dapat. So kami singgah di sini. Suasana alam semula jadi kat sini lah kot terutama. Beroperasi setiap hari Khamis hingga Ahad dari jam 8 pagi hingga 5 petang, kafe ini menjanjikan pengalaman yang berbeza dan sesuai dijadikan antara destinasi menarik untuk dikunjungi. Kita tidak beroperasi seperti kafe di tempat lain. You datang semata-mata untuk makan. Di sini untuk duduk, lepak, beriadah dan menikmati heritage yang kita ada. Itu perbezaannya dengan tempat lain. Membawakan konsep yang unik dengan pelbagai pilihan hidangan yang istimewa, kunjungan ke lokasi ini mampu memberi ketenangan dan kepuasan kepada anda. Menghias kediaman dengan gaya yang diingini pasti memberi kepuasan kepada pemiliknya. Memilih konsep Parisian chic, pemilik kediaman ini cuba menampilkan sesuatu yang berbeza, lari dari kebiasaan konsep rumah yang sedia ada. Baru sahaja 10 bulan berpindah, Lily Yusra teruja untuk bereksperimentasi dengan ruang yang terhad demi merealisasikan konsep pilihannya. Lily juga bakal berkongsi pengalaman dan tip dalam menghias halaman rumah secara DIY. Diary Deco singgah sebentar untuk berkongsi hiasan menarik yang ada di sini. Kediaman yang indah dan selesa pasti menjadi impian pemiliknya. Konsep Parisian chic ini memberi kesan yang minimalis tetapi menarik dan menerbitkan suasana yang tenang serta nyaman. Konsep kediaman rumah kami ni gabungan antara klasik French and minimalist. Sebab macam saya sendiri, saya suka barang-barang yang klasik macam tu dan juga elemen klasik tu dia membawa suasana elegan dalam kediaman kami. Dan juga elemen gold yang dibawa konsep klasik French ni dia dapat menaikkan siri rumah tau. So macam bila kita nak hias rumah tu dia dapat meminimaliskan usaha mendekorasi. Contoh macam dalam satu ruangan tu kan kita letak satu barang gold je dekat situ, dia seorang pun dah nampak cantik, naik seri. Tak perlu barang dekor-dekor banyak yang lain. Walaupun tidak menggunakan aksesori hiasan yang mewah, penggunaan barangan terpakai masih dapat melengkapi konsep yang dipilih. Bagi mewujudkan nilai sentimental, Lily turut menghias kediamannya dengan menyuntik idea serta sentuhannya yang tersendiri. Macam kita tengok kan, entrance ni nampak macam kosong sikit. Jadi untuk naikkan seri bagi dia cantik sikit, kita boleh DIY dengan border frame ni tau. Senang je cara dia, kita install benda ni hanya pakai gum. Gum ni gum industrial. Lepas kita dah letak gum dekat seluruh border frame ni, kita tinggal tampal je dekat dinding.
Pita pelekat diletakkan agar penghasilannya lebih kemas dan tahan lebih lama. Dalam proses DIY ini, perhatian khusus perlu diberikan kepada pemilihan bahan dan teknik yang tepat agar ia dapat menghasilkan dekorasi yang diinginkan. Bukan sahaja mencantikkan kediaman, tetapi aktiviti ini boleh dilakukan bersama keluarga untuk mengeratkan lagi hubungan. Jadi untuk ruang tamu ni, kita kekalkan putih saja untuk dia punya background, macam kita punya dinding semua putih sebab kita punya furniture dah banyak warna. Contoh macam sofa ni warna pink, and then kita ada cermin besar ni warna gold, and then ada lagi satu Cleopatra couch ni warna biru. Dengan background dinding warna putih ni, barang-barang ni akan lebih naik seri lah, macam dia tak terlalu banyak warna yang kita pakai. Pemilihan konsep dan idea yang praktikal amatlah penting bagi menyelahkan lagi ruang yang ada. Gaya minimalis dan sederhana sesuai diterapkan di ruangan dapur. Konsep sebegini sering menjadi trend terutamanya dalam kalangan generasi muda. Ruangan bilik utama pula, kita orang pilih warna yang natural, macam warna putih, warna krim, sebab kita nakkan suasana ketenangan tu dalam bilik tu sendiri. Kita letak pokok dekat bilik ni supaya kita lebih rasa macam ambience natural lah dalam bilik, dengan warna langsir juga warna krim, warna katil juga warna krim. Dalam bilik kita memang tak banyak warna lah sebab kita nak macam kekalkan nampak kemas sentiasa. Ruang di dalam maupun di luar rumah harus dihias seiring dengan konsep. Pemilik perlu mengambil kira setiap aspek apabila ingin menghias kediaman supaya hasilnya cantik dan memuaskan. Di luar sana yang mencari ilham atau untuk mendekorasi rumah, please ingat that home takes time. Jadi tak apa kalau kita punya progress slow ke, jangan compare kita punya hari pertama dengan orang lain punya hari yang ke-100. Mendekorasi sesebuah kediaman tidak semudah yang disangka. Namun setiap usaha keras dan masa berharga yang telah dicurahkan pasti memberi hasil yang memuaskan. Hampir sejam bersama, Nona sudah sampai ke penghujung siaran. Terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami. Juga jutaan penghargaan buat pemilik kafe Oh Apung kerana sudi menerima kunjungan kami. Seperti biasa, layari laman Facebook, Instagram dan TikTok kami di TV3 Nona. Pastikan temu janji anda bersama kami di minggu hadapan. Nona, inspirasi wanita buat semua. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Sri Kandi masa kini, yang bekerja ya juga ibu dan istri, cabaran